malam ini adalah berkenaan dengan siapa yang menipu ataupun siapa yang kena tipu ataupun selalunya rakyatlah yang kena tipu. Yes, sambil-sambil tu tolong sharekan ya. Tolong sharekan perbincangan kita malam ini. Okey, terima kasih saudara Azizi. Alhamdulillah, terima kasih. Masya-Allah. Yes. Ini pun ada juga Amanah pun ada buat perbincangan. Saya lihat di sini, alhamdulillah, masing-masing membuat aktiviti bagus. Terima kasih Ilyas alias Melaka. Terima kasih. JB juga clear, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Okey, kita lihat di sini. Saya kena cari balik apa yang saya tulis tadi. Sekarang 457 dah. Masya Allah. Cepat sekali ya. Subhanallah. Okey. Kita kena tengok. Okey. Malam ini kita nak bahas tentang sambung semalam. Tapi nampaknya hari ini ada sesuatu yang pelik. Ya, apabila Abah tidak mahu meneruskan. Ini kita kena tahu ni. Rakyat semua kena tahu. Yes, Jeff ya. Rakyat perlu tahu apakah sebenarnya yang sudah terjadi ni. Sebab tiba-tiba saja Abah memberhentikan. Ya. Sebab kita meminta semalam supaya semua senarai 101 atau 101 tolong bagi tahu kepada rakyat ya, apabila Menteri Keuangan semalam mengatakan bahawa 101 ini negosiasi direct ya, sehingga menyebabkan rakyat bimbang dan cemuhan-cemuhan terhadap saudara kita ya, terutama sekali pimpinan Pakatan Harapan sebelum ini. Dan khususnya apabila mereka bermain isu perkauman, mengatakan lihat orang kafir yang kamu percaya tu begini. Ya, inilah permainan kotor yang sedang bermain. Ya, mereka cuba juga walaupun tak betul, cuba juga. Hanya semata-mata apa tuan-tuan? Hanya semata ingin ada kredit untuk mereka mengangkat isu di Slim River dan tak lama lagi di Sabah. Ya, ini permainan kotor sekali. Betul. Banyak saya dapat ini. Macam-macam saya dapat info. Ya, tapi saya ingin lihat di sini. Kalau kita baca di sini, kerajaan BN beli train 5.7 bilion tanpa tender terbuka. Ini cukup jelas. Yang dilaporkan oleh harian metro.com.my. Ini semua ada. Tak payah nak kelentong rakyat ya. Nah, supaya rakyat kali ini tidak lagi termakan dengan fitnah dan sebagainya ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat. Ini. Okey. Apa yang saya maksudkan tentang mari kita bahas ni, kita kena bahas siapakah yang menipu rakyat ni. Sebab mereka mengatakan, lihat Pakatan Harapan sebenarnya bukan sayang pada rakyat. Pakatan Harapan sebenarnya menipu rakyat. Tapi malam ini, kita nak lihat siapa yang tipu rakyat ni. Pakatan Harapan ataupun BN ataupun PN. Ini kena tengok sama-sama ya. Malam ini, saudara-saudari sekalian, tolong sebar seluas mungkin supaya tutup semua lubang-lubang fitnah ini. Sebab menutup fitnah ini adalah jihad. Ya. Melawan fitnah ni adalah jihad, itu bukan perang saja. Tetapi apabila kita memegang sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang benar, maka kita harus pertahankan. Jangan peduli ni walaun ke ni kaki dedak UMNO apa semua ni, jangan peduli mereka ni sebab mereka tidak ada asas perjuangan. Ya, tidak ada asas perjuangan. Yang ada pada mereka ni ada fulus saja. Ya, ada fulus, lulus, tak ada fulus, mampus. Ustaz Ismail kamu, saya ulangkan, Allah irham, selalu sebut pasal itu. Ya. Apa katanya?
Ada fulus, lulus. Tak ada fulus, mampus. Sekarang ni dah jadi macam ini. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, nak berhujah, silakan. Tak kira lah kamu MP ke, kamu ahli parlimen ke, kamu rakyat biasa ke, kamu pendukung BN ke, PN ke, PH ke, kita berhujah sama-sama. Ini negara bebas. Ini adalah sebuah wacana rakyat merdeka. Kita kena bangkitkan semangat rakyat yang merdeka. Merdeka apa maksudnya merdeka? Merdeka dari pemikiran. Kita tak boleh lagi menjadi rakyat yang terkongkong dengan fahaman-fahaman sempit yang dibawa oleh UMNO, yang dibawa oleh pendukung-pendukung UMNO, dibawa pula sekarang disokong pula oleh PAS, kemudian disokong pula oleh kartel. Kita kena sekat semua fahaman-fahaman karut yang ada dalam pemikiran mereka. Mereka tidak bebas. Mereka tidak merdeka. Dan kita mesti buktikan bahawa rakyat kita, Malaysia, yang kita kata Malaysia baharu ini, rakyatnya merdeka. Ya, kita adalah anak murid kepada Tok Guru yang membawa fikiran kemerdekaan. Hakikat merdeka. Apa dia hakikat merdeka? Hakikat merdeka apabila kita berpegang teguh dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil. Kita berpegang dengan fakta. Kita tak mau ikut, ini kita kononnya PH telah menipu rakyat. Kita ikut. Tak boleh. Kita kena, okey datang, bagi dia. Mana dia? Hujah. Mana faktanya, mana? Ternyata sampai sekarang, fakta yang ada kita terima, fakta-fakta yang ada yang kita terima, hanyalah fakta-fakta yang menyokong hujah bahawa yang sebenarnya menipu rakyat Malaysia ini adalah Barisan Nasional. Cuba disambungkan pula oleh Perikatan Nasional. Termasuklah di sana yang lebay, yang serba, yang janggut. Kemudian mereka pula yang kartel, yang lompat. Ini sebenarnya yang menipu rakyat. Ini yang sebenarnya menipu rakyat. Okey, kita lihat. Jadi saya buat tadi APH. Yang menipu rakyat ni siapa? APH, BBN, CPN. Okey. Kita lihat pada malam ini, kita lihat komen daripada malam ini cukup banyak. Ada 148 komen. Tadi, merdeka adalah, dari deka. Itu macam-macam hujah. Ni rakyat dah cerdik kan. Kita kan nanti kita bawa isu ini. Sebab semakin dekat kita ambil sambut ulang tahun kemerdekaan, maka kita kena ingat sungguh-sungguh apa maksud kepada kemerdekaan. Satu daripadanya ialah memerdekakan diri kita dari kemelut pemikiran kotor, sempit yang dibawa oleh UMNO, Barisan Nasional sebelum ini, yang didokong pula oleh Perikatan Nasional sekarang ni. Kemudian bersama berjamaah kononnya mereka bersama dengan rejim Melayu Islam, PAS juga ikut sama. Okey, saya baca beberapa. Saya tak sempat nak baca semua ya. Saya akan baca semampu saya ya. Okey. Dah tentu dimulakan dalam pemerintahan BN. Jadi maknanya siapa yang menipu ni? Menurut pandangan Al-Nuruddin Dingganu, dan dah tentu dimulakan dalam pemerintahan BN. Kemudian PH cuba betulkan dengan membuat tender terbuka, kecuali pada projek yang ada substance yang membolehkan direct nego. Okey? Yang membolehkan direct nego. Seperti kecemasan, keselamatan dan untuk menolong pengusaha-pengusaha Melayu seperti Nafas. Ya? Dan bila kerajaan Tebuk Atap mengambil alih kerajaan yang ramainya MP mereka dari BN, maka keadaan direct nego ini kembali meriah. Kembali meriah. Direct nego ini akan menghasilkan perasuah-perasuah di mana banyak dari mereka akan makan tepi. Ini pandangan daripada saudara kita, ya. Saudara Nuruddin. Siti Zaitun, beliau kata yang menipu rakyat ni adalah, menurut beliau, B dia kata,
PN lagi kuat menipunya. PN, Perikatan Nasional ni katanya lebih kuat lagi menipunya. Lagi teruk dari BN. Ini pandangan rakyat ya. Tolong dengar ni. Wakil rakyat semua, anda semua berdepan dengan rakyat yang kan mimpi. Anda boleh lanyak, anda boleh tipu, anda boleh bully rakyat. No way. Kita takkan benarkan lagi. Setuju? Saya nak tanya dengan rakyat semua. Kita jangan benarkan lagi wakil-wakil rakyat ini menipu rakyat. Biar kita berjuang sampai mati pun tak apa. Kita kena angkat isu rakyat ini dan tidak lagi menjadi bodoh seperti mana tahun-tahun sebelum ini, seperti mana pengikut UMNO, pengikut PAS, dan sekarang ni pula pengikut PN ini yang tidak mahu menggunakan akal merdeka, yang tak mahu menggunakan akal cerdas, akal sehat untuk melihat sesuatu. Ini yang harus kita angkat sekarang. Setuju? Terima kasih. Kemudian Azizi, Brother Muhammad Azizi Abdul Aziz. Menurut beliau, yang paling, maknanya yang menipu rakyat ni, dia kata B, maknanya PN. Ada rasuah yang menyebabkan kos sesuatu projek naik. Ya, dengar baik-baik ya. Ada kos, ya, ada rasuah yang menyebabkan kos sesuatu projek naik. Rasuah ini datang dalam bentuk direct nego, runding terus. Kalau kos asal hendak beli train 4 bilion. Ini yang terjadi. 4 bilion boleh dinaikkan hingga 5.7 bilion. Ini yang berlaku di zaman BN ya. Lebihan akan masuk akaun luar negara oleh ejen pembeli train atas tiket komisen. Ingat tak tuan-tuan? Yang mendedahkan, ini cerita dulu ya. Yang mendedahkan apa itu kes Altantoya. Antaranya adalah kerana komisen kapal selam. Jangan lupa. Rakyat ini suka lupa. Anda masih ingat berapa ratus juta? Kata salah saya 500 juta. Siapa yang terima? Yang dijanjikan komisen itu termasuk siapa dia? Ini dia. Orang yang sama. Yang bermain di YNDB. Dia juga sama. Dia juga sama bermain dalam komisen pembelian kereta kebal. Cuba anda bayangkan. Bukan sikit-sikit komisen ini. Saya setuju dengan saudara Muhammad Azizi. Menurut beliau begitu. Ini kalau train macam ni pula. Ini kita jauhkan sikit masa ketika membeli kapal selam dulu pun sudah terjadi. Di era mana? Di era Barisan Nasional. Yang kononnya hari-hari kamilah pejuang Melayu, kamilah pejuang Islam, kamilah. Sekarang ni diorang ni dah jadi tak tahulah terjerit-jerit dalam parlimen. Saya tengok apa benda ni jerit teruk sangat ni. Jerit ni bukan apa tuan-tuan. Jerit ada makna. Bila jerit kuat, Muhyiddin berkata, bagus. Bagus, hampa bagus, kata Muhyiddin. Jerit lagi kuat-kuat. Tuan-tuan. Muhyiddin kata, bagus. Jerit lagi kata dia. Itu sebab mereka jerit. Ingat kau jerit? Ingat jerit free kah? Tak ada. Itu jerit ada makna. Aduh, kadang-kadang apalah ni. Kita tak nak. Rakyat Malaysia, no way. Kita tak mau ditipu. Kita mau bangunkan semangat bahawa kita adalah rakyat yang merdeka dan kita akan tentang siapa saja yang mempergunakan rakyat, yang mempergunakan agama dan mempergunakan Melayu. Ini apa? Ingat kita ni tungkui kayu. Kena bagi tahu dengan ni YB ni. Jangan tengok macam kami ni tungkui kayu. Kita takkan jadi tungkui kayu. Kita akan cakap insya-Allah. Okey, terima kasih Azizi. Noktah sebenar. Ini pakar ni ya. Noktah sebenar. Mengapa saya katakan begini? Untuk kita fahami perkara ini tidak susah. Kita wajib bertanya kembali kepada diri kita. Apa itu cara rasuah dalam politik merembat duit negara?
Tak susah, ya. PN akan mendapat tempias dari urus niaga ini. Ini tengok macam mana pandangan saudara-saudara kita, ya. Muhammad Azizi punya pandangan tadi, dan tubuhkan yayasan. Ya, kita boleh, ya. Kita tunggu list 101. Yes. Khairul Anwar Ipoh, saudara kita dari Sofa juga setuju dan sepakat kita tunggu, ya. Kita tunggu apa yang terjadi. Tak keluar lagi. Memang takkan keluar 101, ya. Hari ni pun dah ada keluar. Yes, jerit ada masyuk. Masyuk. Jerit punya jerit, rakyat baling mentengok apa ni. Orang baling bukannya bodoh. Dan saya menyeru kepada sahabat-sahabat di baling. Pastikan, tak kira kamu pilih siapa, tapi jangan pilih orang yang rasuah. Kenapa pilih orang yang beri rasuah? Saya ada data-data kawan-kawan dari Gaza, telefon bagi tahu si Mamat ini orang yang sama. Dia nak jual Malaysia dekat Gaza. Bayangkan tuan-tuan. Macam itu punya pun ada. Kata dia orang-orang di Gaza, kalau macam ini dia tanya saya, kamu kenal ke ini Aziz? Kata dia. Saya kata saya kenal lah. Kan? Tapi dia kata, oh ini dangerous man. Kata dia orang Gaza. Dangerous man, kata dia. Saya nak pergi nak sampaikan kepada kawan-kawan baling. Saudara-saudara di baling, tolonglah hentikan menyokong orang yang seperti ini. Ya? Jangan sokonglah. Ini bukan masalah UMNO saja. Ini masalah karakter. Karakter. Orang Gaza yang baru kenal pun sudah nampak. Dia memang, kalau kamu biarkan, kata dia orang Gaza. Orang Gaza cakap, Brother Mustafa, kalau kamu biarkan dia ni menjadi menteri dan terus memegang kedudukan penting dalam negara, Malaysia pun dia jual, kata. Kata dia orang Gaza. Tuan-tuan, sepatutnya orang baling, cukuplah. Tak ada orang lain dengar. Saya lebih setuju ada anak-anak muda yang hebat. 2-3 orang saya kenal. Orang baling. Hebat. Kenapa tak boleh tak bagi mereka ni peluang jadi pemimpin? Yang balik dari US pun ada. Saya kenal 1 orang, 2 orang tu. Hebat. Tapi nak pilih yang mangkuk ni juga. Saya kata, bangun orang baling. Cukup. Cukup dah tu. Okey. Kata dia, Azizi tadi. Okey. Khairul Anwar juga. Khairul Anwar bagi pandangan, ini Sofa. Orang Sofa ni pandai-pandai. Alhamdulillah. Terbuka fikiran dia. Terima kasih. Okey, BNC. Kerana ada kaitannya PN dengan BN. Kata dia, dimulai atau dipelopori oleh BN, disambung oleh PN dengan cara yang lebih rakus. Apa tidaknya, kerajaan yang sah pun dicuri secara direct nego sesama penyamun melalui pintu belakang yang dipecah. Dengar tuan-tuan baik-baik. Ya, saya harap ini ada YB ikut ni. Ya. Dengar, ini pandangan rakyat ni. Ini bukan pandangan tepi jalan, pandangan rakyat. Lalu kata dia apa? Secara nego direct sesama penyamun melalui pintu belakang yang dipecah. Sambil ada di antara rakan-rakan mereka mendebuk pula atap. Cantik. Analog yang cantik. Secara amnya PN jauh lebih teruk berbanding di zaman BN. Tapi bila sekarang dah masuk dalam satu selimut, maka semuanya adalah penyamun. Apalah sangat jika dibandingkan betul dengan amalan negotiate tender untuk kes projek, dan sampai boleh nego merampas kerajaan dan kuasa atau hak dan mandat rakyat. Terbaik. Ini betul. Apalah ada. Kamu duk heboh dengan projek nego. Betul, saya setuju dengan Anwar. Malaysia ni pun dapat jual. Dengan raja dapat jual. Apa lagi tak jual? Rakyat soal cerita lah. Institusi diraja pun mereka boleh jual. Ini nak kita nak nego. Ini apa? Mereka boleh jual. Ubah kerajaan tu maknanya jual lah. Betul tak tuan-tuan? Nego. Orang ini, okey kamu, Azmin, plan dia, okey, mari kita lompat. Lompat. Termasuklah geng kartel.
Kemudian yang geng dia lompat. Sekejap lompat, akhirnya penuhlah dalam tu. Dalam PN, jatuhlah Pakatan Harapan. Itu saja dah nampak bahawa mereka bermain cara jijik, kotor. Kalau ada menteri yang tengok sekarang ni, tolong fikir. Rakyat bukan bodoh. Rakyat tak bodoh, apatah lagi di suasana merdeka ni. Rakyat adalah membawa fikiran merdeka. Kita tak akan tunduk kepada penyamun. Tak kira dia ni, penyamun tarbus kah, penyamun lebay, semua tu sama. Ataupun penyamun pakai topi tinggi ke, sama saja. Kita kena hukum mereka ini. Itu rakyat yang merdeka. Kalau kita tak boleh hukum, bermakna kita belum merdeka lagi. Okey, kita tengok lagi pandangan. Saya pun dah jadi semangat ni. Banyak sekali ni. Okey. Banyak pandangan-pandangan kita. Kita lihat daripada saudara-saudara kita ni. Subhanallah. Kita dah nampak, maknanya kalau mereka boleh tipu, maknanya mereka boleh tipu kita, macam-macam lah boleh mereka buat, ya. Okey. So sekarang kita lihat juga di sini, ya. Atuk Non terbukti melewat. Ini cerita Atuk Non. Nanti macam mana? Ini anda tak merdeka, brother. Belum merdeka. Kesian tengok ni kawan ni. Meroyan aja. Atuk. Cuba dihayati dengan baik, ya. Dihayati dengan baik, ya. Okey. Maknanya sekarang ni tuan-tuan, apabila disebut soal kemerdekaan sekarang ni, kita kena ni, ya. Kita lihat di sini. Ada pula. Kita tengok, ya. Cara berfikir wakil rakyat yang tak merdeka ni. Hari ni dia kata apa? Lepas tu ditempelak. Teresa Kok berkata, Abdul Aziz Abdul Rahim belum menunjukkan bukti bahawa Muhammad Khairuddin, yang tak kiri ni, membawa pelaburan bernilai 82 bilion dari Turki. Mula-mula dia kata, dalam masa ini, kata dia membawa pelaburan sebanyak 82. 82 bilion, bukannya sikit. Separuh daripada bajet negara ni, tuan-tuan. Bila dia dibentak oleh Teresa, lalu dia kata, bukan, dari mula dia kata. Ya Allah, apa ni? Itu pun dia nak tipu lagi. Astagfirullah. Tuan-tuan, saya mohon maaf, ya, ada sedikit gangguan tadi, ya. Okey, jadi maknanya takkan nak tipu lagi. Dan sekarang ni dah dia tarik balik, bukan kata 2-3 hari dia, tapi sejak awal. Malam yang Menteri Keuangan. Sekarang ni Teresa Kok kata, mana dia? Mana dia? 82 bilion tu mana dia? Bagilah tahu projek apa yang masuk duit nak berlabur di Malaysia ni, mana dia? Mana? Tak tahulah, kalau saya masuk dalam parlimen rasanya saya ni kurang sabar juga mau bertumbuk katanya kan. Tapi kata dia pun tak boleh bertumbuk dalam parlimen. Tapi dah tua ni lain lah kan. Tapi saya ni orang perempuan tegur tak malu ke? Tapi puak ni memang tak ada malu lah. Memang tak malu lah. Ini dia tegur oleh Teresa. Teresa yang tegur. Apa cerita? Punyalah RM82. Itu betul. Tuan. Dia nak kelentong. Itu sebabnya kawan saya kata dia kenal Rahim Azim ni. Jual kereta. Siapa yang beli kereta daripada dia dulu boleh cek baik. Tak dia jual dia kereta buruk mana, tuan-tuan. Habis kalau macam ini Menteri PN, Menteri UMNO, kan? Memang habis Malaysia dijual, tuan-tuan. Dan saya tengok apa punya ini, standard apa ni. Nak tipu juga. Itu saya katakan, kita kalau dah bodek tu, tak apalah, bodek sikit-sikit sudahlah. Ini dia punya bodek ni. Kita ni kalau nak kipas orang ni, tuan-tuan, okey lah, kipas sikit-sikit okey lah kan. Tapi kalau kipas sebetul cabut cermin mata, punya kuat angin dia, orang tengok apa punya kipas ni. Ini kipas sampai peringkat tak logik.
Tak logik. 82 bilion, tuan-tuan. Saya kata, astagfirullahalazim. Tengok dia punya jerit. Okey. Jadi kita nak nampak di sini, ya. Ini antaranya lah, ya. Jadi kalau ni macam mana? Ini bukan merdeka. Kalau macam inilah cara wakil rakyat kita ni berhujah di parlimen ni. Lalu timbullah sini. Terima kasih saudara Azizi yang bawa posting bagusnya. Cuba tengok tuan-tuan. Abah sudah bersuara. Hujung-hujungnya sudah bersuara. Kata Abah, hentikan perbalahan isu direct nego. Apa sebabnya tuan-tuan? Mesti ada sebab. Ingat, tak ada sebab. Mesti ada sebab. Masuk, katanya nak selamatkan Malaysia. Nak selamatkan Malaysia, tiba-tiba pegang terus Malaysia. Jadi Perdana Menteri. Nak selamatkan Malaysia, banyak cara nak selamatkan Malaysia. Tapi tebuk atap, kerjasama dengan penyamun, macam kata di Anwar tadi, hujung-hujungnya apa? Hujung-hujungnya sekarang, jangan-jangan kata. Semalam bertempik sekarang kan. Keluarkan dia, mana dia 100. Dan saya menegaskan di sini. Tolong kawan-kawan, letakkan dalam status kita. Kita desak, didedahkan kepada rakyat. Tak kira siapa. Bekas menteri ke, sebab yang banyak main masa itu adalah mereka yang melompat. Saya yakin sekali. Baru UMNO. Betul. Dah jadi baru UMNO dah sekarang ni. Jadi PN dengar ya, menteri-menteri. Jangan nak tersengih-sengih depan rakyat. Saya betul saya sengih apa? Sengih. Saya tengok dalam video lah. Oh, bila dengar Azmin kata, kalau tak ada lah PN ini, kalau PH lagi memerintah, mungkin ramai rakyat Malaysia mati. Kalau saya ada depan tu, saya memang baling dengan penyapu ke. Kalau ada kasut, sebaling ke. Ini tak ada langsung, tak ada maruah. Kamu jadi menteri masa itu buat apa? Kalau dia orang lain yang bercakap, tak apa. Dia menteri di zaman PH dulu. Apa punya standard ni? Pok-pok melompat ni. Anak-anak muda tolong cek balik. Anda punya ketua ni mering ke apa ni? Nak cek balik lah. Cek. Suruh dia pergi hospital. Takut dia ada 1-2 urat dah terputus ke apa? Apa punya menteri macam ni? Dia dulu, tuan-tuan, dia ni, tuan-tuan pun tahu. Dia ni dulu menteri zaman PH. Dia yang duduk dalam Majlis Ekonomi Negara. Dia juga yang memegang menteri portfolio itu. Tiba-tiba dia kata, kita dah bagi peluang dah 22 bulan kepada PH. Seolah-olah macam dia bukan kerajaan PH. Ataupun dia dah kena ubat apa? Ubat lupa ke apa? Nampak macam tak apa steady. Saya menyeru kepada anak-anak muda ni. Yang terikut-ikut kononnya. Bagus. Yalah, hampa dapat free duduk sana, dapat pergi sana. Okey lah. Tapi, tolong cek. Ini ada satu masalah ni. Ya? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, Abah pun berhentikan. Dia kata, buat masa ini tiada keperluan kerajaan mendedahkan 101 projek rundingan terus. Jadi saya berharap, tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, buat status di Facebook kita, di Twitter kita. Kalau boleh trendingkan. Kita nak hashtag ya. 101 dedahkan. Buat situ. Hashtag dedahkan 101. Trendingkan. Trending ni tuan-tuan tahu tak macam mana? Hashtag tu gunakan. Trendingkan. Pada malam ini juga kita buat trending. Tolong. Trendingkan juga. Buat trending. Hashtag trending. Dedahkan 101. Desak rakyat. Desak rakyat kerjasama dan biar kerajaan fikir sikit. Sebab itu jangan keluarkan statement yang membodohkan diri kamu. Bila dah rakyat minta, dah gelang kabut.
Ini wala'un ni tak mau baca. Oh, hujah dengan fact, dengan fakta. Wala'un dia tak ada, dia kira ya ini. Ya bos, yes bos. Yes bos, yes. Itu je yang tahu wala'un ni. Tak boleh. Buat itu. Dedahkan 101. Yes. Tolong sebarkan. Dedahkan hashtag dedahkan 101. Trendingkan malam ni. Ya. Start malam ni kita trendingkan. Dedahkan 101. Barulah gentleman. Kamu kata apa? Gentleman lah. Tunjukkanlah kepada rakyat. Kamu kata ada negosiasi direct langsung. Ya, siapa yang terlibat? Rakyat nak tahu. Apa masalah? Dedahkan 101. Trendingkan malam ini. Kalau 1000 ada. Ini dekat ni campur ni dekat ni 2000. So 2000 malam ini. At least. Kalau 2000 kali dengan 1000. 2 juta malam ini. Trending dia. Dedahkan 101. Salah kat saya cakap ni? Salah. Lawyer ada belakang ni banyak lawyer. Yang saya pun banyak juga lawyer. Apa salahnya? Kita hendakkan fakta. Ya, kita hendakkan fakta. Salah. Saya hasut rakyat kan ni? Bukan saya hasut rakyat. Saya ambil dari apa yang kamu dedahkan dalam parlimen. Salah? Tak salah. Pada saya lah. Saya tak rasa tak salah. Saya ingin melihat. Dan rakyat seluruh Malaysia ingin melihat. Dan siapa dia yang ataupun projek mana yang 101 itu, ataupun kementerian mana yang terlibat, ataupun wakil rakyat mana yang terlibat, ataupun mantan menteri mana yang terlibat. Terima kasih. Saya sudah nampak ada momentum. Ya, kita kena upkan lagi. Dedahkan. Kalau tidak, ini pengecut. Kerajaan hari ini, kalau kamu tak mampu nak handle 101 ni punya kes, isu, lebih baik letak asas jawatan, bagi balik kepada pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat. Salahkah? Kita minta kembalikan semula mandat ini kepada Pakatan Harapan. Nah, apa salah? Tak ada salah. Kita minta yang fakta, bukannya minta yang lebih-lebih. Tak ada, minta itu. Itu saja minta permintaan kita. Okey. Dah, satu tugas ya. Jangan ini dia, jangan syok tengok dia je. Tolong buat kerja sama. Sebab kita nak memastikan, seperti mana saya katakan dari awal, kita ingin memastikan ulang tahun kemerdekaan kita kali ini, rakyat kita adalah rakyat yang paling top. Rakyat yang boleh berfikir secara jelas, waras dan kuat. Rakyat merdeka. Itulah rakyat merdeka. Kalau masih terus lagi ni dibodohkan oleh wakil-wakil rakyat ini bukan merdeka. Kita kena terus terang. Ini bukan merdeka. Ini adalah kebodohan. Seperti mana seorang ustaz dia kata, sekiranya kamu memilih pemimpin yang korup, katanya, itu kebodohan. Tetapi sekiranya kamu terus-menerus memilih pemimpin yang korup, maknanya sudah ada pilihan, tapi tak mau nak pilih itu. Itu maknanya kesalahan. Maknanya salah cara berfikir, salah cara undang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey. Ini dah berapa dah? Jam 9.53. Okey. Kita lihat lagi. Oh, banyak ni ya. Cerita pasal apa nama tu? Cukup banyak ya. Okey, kita lihat lagi apa kata komen-komen dari rakyat, dari teman-teman. Okey, David Laknatullah. Apa ni? Jangan. Itu tak betul. Saya bagi nasihat. Ya. Anda laknat orang, nanti anda kena sendiri. Jangan laknat orang. Ya. Walaupun orang bukan Islam. Jangan. Sebab itu saya kata kepada wala'un dan kepada teman-teman yang tak mau belajar Islam, belajar. Ya. Belajar Islam. Jangan sombong. Yes. Silakan ya. Tolong sebarluaskan. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Okey, kita lihat lagi. Ada 50 komen yang banyak lah ya. Yang besar-besar. Saya tak dapat nak baca semua. Okey, kemudian Syarudin. Ini dengar kata Syarudin Mahayudin. Ya. Setakat ini jawapan saya B.
Sehinggalah kerajaan PN, pengkhianat, penipu mengeluarkan list sewaktu pemerintahannya selama beberapa bulan ini. PH dah diberitahu oleh Menteri MOF, yang Menteri Kewangan, tetapi sekarang masih tak dapat nak tunjukkan list itu lagi. Jadi rakyat bertanya, mana dia ni? Mana list? Ya, betul. Maknanya kita buat dedahkan 101. Dedah 101. Whatever lah. Tapi pentingnya 101. Ya? Dedahkan semuanya. Kenapa takut? Okey. Kemudian kita lihat sini. Pak Man Awaludin. Kalau nak senaraikan 100 kontrak zaman BN, adalah patut juga didedah semua kontrak perundingan dan tender terbuka supaya ia lebih telus, biar rakyat tahu siapa yang dapat kontrak Melayu ke China. Juga termasuk syarikat JLC seperti Putra Holding dan sebagainya. Ini era terbuka, ya. Dedah. Bagus. Standard. Ada standard. Tak kira ini kita kena, sebab itu saya kata dari awal sekali, kita adalah rakyat yang merdeka. Kita tak mau lagi mana-mana wakil rakyat nak tipu kita, nak bohong kita, nak dajai kita ni. Tak ada. No way. Kita takkan benarkan lagi dah. Bermula daripada 2018 Mei, 9 Mei 2018, sebenarnya rakyat majoriti di Malaysia ini sudah memberi kata putus. Tidak ada lagi penipuan sebenarnya. Sebab itu kita harus sedih apabila mereka masih lagi bersangka kononnya, oh tak apalah, rakyat akan senyumlah, bagilah 1,000, bagilah 2,000, rakyat akan senang. No way. Kita mesti beritahu kepada pemimpin-pemimpin hari ini, kita tidak akan berhenti untuk menyatakan pendirian kita, kembalikan mandat rakyat seperti mana yang kita bagi pada 9 Mei 2018. Itu rakyat merdeka. Kalau tidak merdeka apa? Apa merdeka? Makna merdeka apa? Kita merdeka daripada penjajah. Yes, Inggeris telah balik. Inggeris sudah pulang ke negara dia. Sudah balik. Sudah bungkui. Tetapi kita tidak mahu lagi. Ada orang Melayu yang kata mereka orang Melayu, pemimpin Melayu, tetapi berfikiran, cara berfikir penjajah. Salah satu daripada karakter penjajah apa dia? Mereka menipu. Penjajah itu penuh dengan penipuan. Sebab mereka nak kaut keuntungan daripada negara kita. Apa bezanya sekarang? Kita dijajah pula oleh orang Melayu. Orang Melayu, tuan-tuan. Tak dijajah ke kalau macam ini? Oh, tak apa. Saya duit tu dah masuk dalam akaun. Mula-mula dia tak mengaku masuk akaun. Tiba-tiba dibongkar, dah masuk dalam akaun. Oh, ya tak apa. Saya dah guna duit itu untuk bantu orang yatim, anak yatim. Tuan-tuan, kalau ada lagi rakyat percaya dengan cara fikir orang Melayu yang macam penjajah ni, kita kena katakan stop. Kita kena berhentikan. Tak boleh lagi dah macam ini. Kamu berfikir macam mana penjajah berfikir. Tipu rakyat. Tipu sana, tipu sini. Kita tak boleh dah benarkan pemimpin Melayu yang seperti ini. Yes, kita kena lawan. Kita kena tolak kitul. Kita kena tolak pengkhianat. Kita kena tolak ni sebarang bentuk. Kaki lompat, kaki merapu, kaki maksiat. Ni semua kita kena tolak. Ingat kita tak tahu kan ni? Sepatutnya orang PAS ni masuk dalam PN ini bagi bersihkan otak tu, tapi oleh kerana kamu pula dah jadi barwa pula kepada PN. Apa ni? Jadi barwa apa? Mana dianya? Dulu kamu saya baca kitab orang PAS ni banyak, termasuk Tok Guru Hadi. Banyak kitab-kitab dia. Mana letaknya kitab-kitab ni? Masuk dalam PN, kamu pula sama-sama. Tongang langgang habis negara kita kalau macam ni, tuan-tuan. Yes? Jadi kita nak bercakap lagi apa ni isu yang kita nak bercakap ni? Jelas sekali yang kita nampak hari ni adalah cukup jelas bahawa yang menipu kita ni adalah bangsa kita. Bangsa kita sendiri. Abang kita, ayah kita, pakcik kita.
Yang dulunya ayah kita, tok nenek kita dulu, dia berjuang membebaskan Malaysia daripada penjajahan ni, dia ada minta ke? Ada minta komisen ke? Saya selalu sembang dengan tok saya. Dia kata, kami berjuang dulu, 1 sen pun tak dapat. Yang adalah orang-orang UMNO yang ada kepentingan, yang main duit. Mereka ini yang sebenarnya jual negara ini, jual perjuangan ini. Mereka sebenarnya menghancurkan rakyat Malaysia ini. Tuan-tuan, tiba-tiba, oh, kami tak kenal Tok Guru sana, kami tak kenal Tok Guru. Mereka tu sebenarnya memerdekakan kita. Tapi mereka tak pandai politik. Mereka tak tahu politik masa itu. Mereka berjuang menghalau semua penjajah-penjajah ini keluar. Tapi yang pandai politik ini, menipu sana, menipu sini, akhirnya mereka berkuasa. Dan sekarang ni, masih nak tunjukkan lagi penipu-penipu ini, nak tunjuk, oh kamilah sebenarnya yang jago menjaga Malaysia. Kononnya, pira. Tak percaya, pergi jumpa dengan orang-orang tua yang berjuang dulu kalau mereka masih hidup, tuan-tuan. Jumpa mereka. Siapa sebenarnya yang memperjuang dan membebaskan Malaysia ni dari penjajah ni? Saya agak emosional sikit malam ni. Pasal apa? Sebab ni dekat merdeka, tapi kita tengok depan kepala kita, depan wajah kita, pakcik, makcik, sebahagian mereka ni dah tua dah. Kita boleh panggil abang, pakcik, duduk dalam parlimen, blah 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 blah, tak apa-apa. Macam apa je cakap di parlimen. Tak ada langsung yang kata nak menghargai, yang kita kata menghargai perjuangan rakyat ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita lihat lagi apa komen dari sahabat-sahabat kita, BN kata Cik An. Cik An punya pandangan. Betul? Yes. Terima kasih. Tak punya yang akaun sebelah ini ni, kadang-kadang dia ini sikit. Okey, kita dengar pandangan rakyat lagi. BN dan PN dua-dua dari spesies yang sama. Ramai pengkhianat dan perompak. Ini rakyat yang cakap, ya. Bukan saya, ya. Ini rakyat yang cakap. Dengar baik-baik. Gagal urus negara. Sibuk kasih imbuhan pada MP demi meraih sokongan rakyat. Meraih terus terhimpit. Demi meraih sokongan. Rakyat meraih, rakyat bawah-bawah ni, terus terhimpit kehidupan mereka. Terhimpit kehidupan mereka. Betul. Terima kasih. Razlin Hussein. BN yang selama ini menipu. Sebenarnya banyak yang pemimpin BN dan tebuk atap terlibat. Tak malu ke ni penilaian rakyat macam ni? Tak malu ke orang PAS? Kalau orang lain, selalu saya kata gitu. Kalau orang lain tu saya tak ini sangatlah. Tetapi kepada orang pemimpin PAS, kamu sanggup kalau dihina-hina macam ni? Apa hal? Jalan penyelesaian PH mesti berkuasa PRU 15. Ini pandangan beliau. Tak boleh tidak. Itu yang Tun BN bersatu, PAS takut Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih sebagai PM. Mengharapkan semua rakyat Malaysia jangan sekali-kali pilih PN, MN, BN. Sedap juga, ya. Saya ulang lagi. PN, MN, BN. Semua di ujung N. Pejuang dalam PRU 15. Atau pejuang. Saya takut nak komplain pasal pejuang ni. Tak tahu lagi corak macam mana. Yang ini pandangan saudara. Tak apa, saya bacakan. Tolonglah wahai pengundi rakyat Malaysia. Okey, itu pandangan CN. Shaky. Oh, ada juga Shaky. Shake. Apa pandangan dia? PN semestinya ciptaan satu atau skrip Mahathir Mohamad. Bukti, Muhyiddin jadi PM. Nah, ini pandangan rakyat, ya, dengar. Azmin setaraf TPM. Hadi dan Zahid terpaksa akur demi menewaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini semua sudah diatur oleh Atuk M. Aduh. Inilah, ini pandangan, ya, pandangan rakyat. Saya tak mau tutup-tutup. Kita dengar. Mungkin ada benarnya, ya. Analisa. Kita galakkan analisa, ya. Yes, banyak sangat, ya.
N, yes, N. Maknanya the end. Ujung-ujungnya the end. Okey. Habibun Nisah Ibrahim. Siti Nur Islam Nur. Terima kasih kepada Menteri Keuangan. Rakyat pun sudah faham. Hanya PH yang boleh diharap memerintah Malaysia. Terima kasih. Habibun Nisah Ibrahim. BN ada banyak penghasut, perasuah dan busuk hati. Kau lu. BN buat PN jadi barwa. Dengar tu. BN buat PN jadi barwa. Itu cerita dia. Nampak tak tuan-tuan? Razali, kita tunggu dan lihat siapa yang kena bila Lim Guan Eng dedahkan nanti. Betul. Kalau Menteri Kewangan sekarang tak mau dedahkan, kita menyeru kepada pimpinan Pakatan Harapan, dedahkan. Kita kumpul kalau boleh malam itu, bukannya 1,000, 2,000, bukan. Kalau boleh malam itu 100,000 netizen kita ledakkan. Kita minta pada pimpinan Pakatan Harapan buat satu sesi, buat sesi live, bacakan. Kita hentak sampai meletup Facebook. Kalau boleh, minta segera. Sebab rakyat dah marah ni. Rakyat marah. Sebab apa rakyat marah? Sebab dalam keadaan sekarang kamu menipu. Itu yang rakyat marah. Rakyat marah sebab menipu. Kalau tebuk atap, rakyat agak inilah ya. Sebabnya lepas itu ada COVID. Tapi kalau sekarang kamu nak tipu lagi, ini naas. Ini kerja bodoh. Dan kalau kita diam, maknanya kita ni triple bodoh. Kita kena jerit sekuat-kuatnya, sekurang-kurangnya dalam media kita yang ada ni, kita kena lontarkan, sampaikan kepada rakyat. Inilah pembodohan yang terancang yang dilakukan oleh PN. Dah semalam rakyat kata, okey, dedah. Hari ni, Muhyiddin Yassin Jeri, jangan-jangan dedah. Apa ni? Tak ada ini ke? Tak ada confident ke? Kena ni. Dan saya harap pimpinan Pakatan Harapan jangan bagi peluang muka-muka penipu ni dedahkan supaya terlondeh semuanya. Londehkan sampai habis. Okey? Tengok tuan-tuan, rakyat punya pandangan ya. Hasanuddin ada, Nur Aini ada. Ini baca banyak sangat ni. Pok D ni troll ke nak buat serangan balik? Yes, kita kena buat serang balik ya. Mutiara Ika, yes. Nur Mazlina, nampak dari dulu pun semua tahu yang pelingkup negara. Itulah dia. Ada jugalah seorang dia kata itulah tu. Tak apalah ya, seorang je tak apa. Tak apa, macam mana pun kita ingin. Saya tak terbaca arahnya. Kan dah kena balik batang hidung sendiri. Wahai baling PA baling dah kena sendiri batang hidung sendiri. Itulah dianya. Okey tuan-tuan, saya dah pukul berapa dah ni? Besok anda semua nak bekerja. Sekarang conclusion yang dapat kita ambil daripada perbahasan-perbahasan ini, Sami Latif kata terbaik bagi tahu semua rakyat apa kerajaan penyamun UMNO lakukan. Rakyat yang bodoh saja masih percaya dengan UMNO, parti penyamun terbesar. PN, penipu besar. Ada sedap lah. Norma Hassan. Aziz Osman, PN kaki menipu. Mahadi, Abang Topeng Oregano. BN termakan diri. Muhammad Adlan, runding terus oleh kerajaan PH untuk projek tertentu yang telah dikeluarkan surat sedia terima oleh kerajaan terdahulu. Jimatkan kos yang perlu ditanggung. Ini semua ni ada. Tuan-tuan, cukup. Kita malam ini tugas kita tuan-tuan, kasih boom. Dedahkan 101. Trendingkan malam ini. Twitter, Facebook dan di mana-mana juga. Trendingkan malam ini. Dedahkan 101. Kita desak kerajaan hari ini. Kalau kerajaan hari ini tak mau dedahkan, kita desak kepada pimpinan Pakatan Harapan supaya mendedahkan siapa yang terlibat dengan 101. Dedahkan 101. Kalau boleh dekat ya. Hashtag dedahkan
101. Kena rapat. Kalau tidak, dia terpisah nanti tak ngam. Kita nak jadikan pool. Jadi kalau kita buat hashtag, ya, kalau kita buat hashtag, dia kena 1. Dedahkan 1. Dia berapa banyak pool? Kalau 2,000 malam ni, 2,000 lebih. Kali dengan 5,000 penyokong kita, ya, bermakna malam ini kita boleh hit berapa tu? 2,000 kali dengan 1,000, 2 juta. Kalau 200 kali dengan 1,000, 200,000. Kalau 2,000 kali dengan 1,000 bermakna 2 juta. Dedahkan 101. Trendingkan malam ini. Kurang-kurang pun kita nak, lebih kurang 1 ke 2 juta. Maknanya kalau 2,000, malam ini saya tengok ini 102, 1,200, sebelah ini 1,000 lebih, maknanya ada 2,200. 2,200 boleh bawa hashtag ini, ya, anda boleh bawakan orang yang menyokong kita. Satu orang bawa 1,000, kita sudah banyak 2.2 juta. Upkan lagi. Pada 1,000, upkan kepada 2,000. Bermakna kita ada pendukung malam ini 4.4 juta. Upkan lagi. Kalau boleh, upkan sampai separuh dari rakyat Malaysia tahu yang mana kita adalah rakyat yang merdeka. Kita ingin melihat siapa yang menjadi perosak dan penghancur negara ini selama ini. Kita nak kena hentak habis-habisan. Kita bantai betul-betul supaya rakyat adalah ini kemudian diteruskan oleh PN, Perikatan Nasional. Okey? Saya rasa itu dulu. InsyaAllah 1 jam cukup. Jangan lebih-lebih, nanti meletup. Okey? SPRM, tengah siasat. Yes. Tengah siasat. Yes. Apa nak siasat? Siasat juga. Dedah juga. Apa salahnya? Ya kan? Biar rakyat jangan bincang. Jangan dedah selepas PRK Slim River. Tuan-tuan tahu tak? Tahu tak strategi ini? Tak payah nak ceritalah. Strategi ini kita dah tahu zaman Tok Kaduk dulu. Bising. Oh, jahatnya PH. Oh, jahatnya Lim Guan Eng. Oh, jahatnya Anwar Ibrahim. Oh, jahatnya, mereka ni komunis. Mereka ni bla 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 bla. Sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, tak ada apa. Ini bukan, ini salah tangkap, dia kata. Sekarang kena dedah. Baru rakyat di Slim River tahu yang mana kaca, yang mana intan. Wahai saudara-saudara di Slim River, kita minta dalam masa terdekat ini, sebelum anda mengundi, kita nak tahu yang menipu itu siapa, yang bapa penipu itu siapa, yang tok penipu itu siapa. Kita nak tahu. Kita nak tahu siapa sebenarnya menipu rakyat Malaysia ni. Dedahkan sekarang ni. Sebelum pengundian. Tak lama lagi ni undi, kita nak tengok. Sedahkan sekarang ini, bila dedahkan sekarang, barulah kita tahu rakyat akan membuat pilihan. Saya yakin rakyat takkan pilih penipu. Ini era bukan era rakyat bodoh macam 60-an, 70-an dulu. Ini bukan rakyat UMNO. Ingat ya, ini bukan generasi UMNO. Kita bukan generasi UMNO. Kita bukan generasi BN. Kita adalah generasi rakyat. Lawan tetap lawan. Lawan sampai menang. Lawan sampai PN tumbang. Lawan sampai kita dapat semula Putrajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.